أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita hari ini. Suara Buya macam mana? Okey. Jelas Buya. Masih gambar masih blur lagi ke? Terang. Tak ada, jelas. Clear. Jelas. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu media sosial, melalui Google Meet, ada yang baca kitab Syama'il, ada yang jadi mereka menyampaikan laporan dakwah mereka, anak-anak murid yang bermula daripada tahun madrasah dibuka iaitu 2011, batch pelajar-pelajar 2011 ada yang tidak ke Hadramaut tapi ada yang dah jadi guru besar di integrasi, sekolah integrasi, dan ada yang berdakwah melalui dakwah bebas. Jadi doakan anak-anak ini besok menjadi pelapis pada masa akan datang apabila para ulama, para senior mereka meninggalkan dunia ini. Bagaimana kita pun maklum semalam Al-Fadhil Ustaz Ridwan Rahmat sudah ilmu agama apa ni, menyampaikan kepentingan Islam, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dan doakan apa yang kita hasratkan dan cuba melakukan untuk mendapat redha Allah melalui anak-anak murid ini, insya-Allah melalui antum juga agar tersebarnya maka bagi yang ada yang sebelum ini juga jauhkan diri dan kemudian kembali di dalam grup itu dan sebagainya, maka kita kena bersangka baik dengan apa yang nak dilakukan oleh para ulama.
kerana apa yang mereka niatkan itu adalah untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walau bagaimanapun setiap ulama itu bukan Nabi, maka mereka juga tidak masum, dan kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan daripada sifat-sifat mereka yang sebenarnya kita perlu letak tepi dan lihat matlamat yang paling utama. Maka insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita hari ini, insya-Allah pada muka surat 91. Cuma hari ni mungkin Buya tak dapat nak lama. Buya ada perkara apa ni urgent sikit. Buya nak kena apa ni di satu tempat, ada urusan. Ala kulli hal kita baca, kita habiskan fasal ini insya-Allah. Maka disebutkan qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata penulis kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, mudah-mudahan kita dimanfaatkan dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Qala ketahui olehmu pula hai talib. Maka Syekh Abdul Samad menyebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ketahuilah kamu wahai talib, iaitu wahai orang yang menuntut ilmu, menuntut keridaan Allah, menuntut jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bagi yang sepatutnya dia mana dia berhak daripada kita, tapi kita approach dia dalam keadaan adakah hak yang benar atau hak yang tidak, dengan sikap yang benar atau sikap yang tidak. Kerana itu apabila kita berhadapan dengan makhluk, maka ada 3 keadaan, 3 perkara. Kita akan jumpa makhluk-makhluk yang pertama yang seperti apa mereka itu, iaitu yang pertama seperti malaikat, iaitu mereka yang buat kebajikan, kiramil barar. Malaikat ini digelar dengan kiramil barar, iaitu makhluk-makhluk yang mulia yang banyak membuat kebaikan. Kerana itu kita jumpa, sebab kita ni hamba Allah, kita berpotensi akan menjadi lebih daripada para malaikat. Sebab malaikat tidak diberikan iaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk. Dan itu dipanggil mereka itu kiramil barar, iaitu makhluk-makhluk yang mulia yang banyak membuat kebaikan. Iaitu berbuat kebajikan kepada makhluk. Kita akan jumpa makhluk yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu dan memasukkan kesukaan ke dalam hati mereka. Maka berbagai-bagai cara kadang-kadang kita lihat makhluk-makhluk Allah ni di kalangan manusia khususnya, kita lihat mereka itu ada di kalangan mereka macam para malaikat, kerana sentiasa mengembirakan orang, sentiasa memberi tunjuk pada orang, melakukan kebajikan. Macam yang sekarang ini Al-Fadhil Ustaz Ibn Liu, Masya Allah, dengan usaha dia, doakan, jangan hasad pada mereka. Dia adalah antara orang yang mungkin dia itu tidak kurniakan ilmu yang sangat tinggi, yang mendalam, tetapi Allah kurniakan bagi dia daripada sudut dakwah.
Allah pilih bahagian itu. Maka ada sebahagian yang lain dipilih dengan bahagian yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih ada manusia-manusia seperti ini. Ada yang bersungguh macam tuan-tuan guru di pondok-pondok, contohnya di Kelantan, yang duduk sampai kadang-kadang buasir disebabkan duduknya menyampaikan ilmu. Yang ini daripada surah kebajikan. Ilmu diberikan. Mungkin manusia tak nampak ilmu itu satu kebajikan, tapi bila dia bangkit besok hari kiamat, itulah sebesar-besar kebajikan. Kerana dengan ilmu itu dia menyuluh jalan dia untuk dia selamat di dunia dan di akhirat. Kerana itu sifat-sifat ahli syurga di dalam syurga mereka akan cerita. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ahli syurga ni bila duduk dalam syurga dia akan bercerita saat-saat yang menjadi asbab mereka itu dapat masuk. Saat-saat yang mana mereka itu dipilih oleh Allah kerana mereka berada di dalam majlis itu ataupun bersahabat dengan orang-orang tertentu ataupun bersama dengan awliya-awliya, orang-orang soleh. Mereka akan bercerita itu. Bahkan ada di kalangan mereka mengatakan nasib baik, kita pilih nasib baik, syukurnya kita Allah. Kita belajar bersama-sama, kita duduk majlis zikir bersama-sama. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyakkan lagi makhluk-makhluk seperti ini, iaitu seperti malaikat. Maka kita kalau boleh usaha jadi yang ini. Apa sifat dia? Tak dapat semua sifat yang mulia di kalangan para malaikat pun. Sekurang-kurangnya di antaranya berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka. Rasa kasih. Hak kasih ni, Buya nak beritahu pada antum, kalau kasih ni dia jujur. Kadang-kadang Allah bagi cepat orang faham, tapi kadang-kadang lambat. Tapi kalau kasih seorang tu jujur, macam Sayyidina Umar, macam sahabat-sahabat Nabi, ada setengah-setengah di kalangan mereka yang kadang-kadang kita tengok macam zahir mereka itu kita tak berapa suka, tapi kita lihat lahir daripada mereka itu ulama-ulama, lahir daripada mereka itu orang-orang soleh. Sebab apa? Sebab mereka itu sebenarnya kasih, cuma kekurangan sifatnya dan dia tidak maksum. Maka kadang-kadang ada yang garang, ada yang kelakar dia berlebih-lebihan, tapi kadang-kadang bukan dia niatkan untuk kelakar. Macam Ustaz Azhar Idrus, masya-Allah tabaraka. Nampak dia banyak buat kelakar, walaupun ada orang komen tak baik, tapi tengok macam mana jemaah-jemaah yang berubah dengan sebab ni. Nampak tak? Sebab apa? Sebab ikhlasnya, sebab telusnya. Bila kasih ni telus, insya-Allah hasil dia di akhirnya akan baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalangan orang-orang yang baik. Masya-Allah. Jadi kemudiannya dikatakan kasih sayang akan mereka itu dan memasukkan kesukaan ke dalam hati mereka. Apa masuk kesukaan dalam hati mereka? Kena faham. Bila kesukaan masuk dalam hati mereka, gembira itu kena lihat. Gembira yang dimaksudkan oleh syarak. Bukan kadang-kadang kita boleh gembirakan orang. Kadang-kadang kita bagi macam-macam kemewahan, orang akan gembira. Adakah itu dimaksudkan sebagaimana dalam kitab ini? Tak. Kalau itu kita kena faham. Kadang-kadang kita nak orang gembirakan kita dengan sesuatu yang Allah sebenarnya tak suka. Maka itu tidak dikira melakukan kesukaan dalam diri kita masukkan. Dan kadang-kadang ada di kalangan kita yang tak suka orang tu buat sesuatu pada kita, sedangkan itu yang Allah suka. Maka kita kena paksa dan tarbiyah hati kita untuk gembira dengan perkara tersebut. Macam wirid-wirid kita baca, itu benda sebenarnya kalau kita tahu hakikat dia, maka kita akan suka. Macam puasa contoh. Nabi mengatakan, kalaulah seorang itu tahu apa yang ada dalam Ramadan, pasti diharapkan setiap tahun, daripada awal tahun sampai akhir tahun, semuanya adalah bulan Ramadan. Tapi kalau kita tengok hakikat diri kita, ada ke jujur-jujur yang nak sampai macam tu sekarang? Susah. Sebab apa?
susah nak dapat benda tu normal. Sebab apa? Sebab memang Allah datangkan dalam diri kita itu syahwat sebagai ujian untuk diri kita, untuk melawan. Dan itu terang-terang Nabi SAW sebut, qala Rasulullah SAW, huffatul jannah bil makarih, huffatul nar bil syahwat. Langkah menuju ke syurga itu penuh dengan perkara-perkara yang tidak disukai nafsu. Jangan. Dan itu kita kena faham. Dan jalan langkah-langkah ke neraka itu penuh dengan perkara yang disukai oleh syahwat. Jadi kalau kita lihat, kita kena faham. Kadang-kadang kita kata, kita jumpa seseorang, alah tak sukalah dengan dia ni, tak seronoklah dengan dia ni, bukannya gembirakan kita, asyik cakap kita ini banyak asyik tak betul aja. Jadi kita kata tak suka. Maka kita kata orang ni sebenarnya bukan macam para malaikat. Dia tidak memasukkan kegembiraan. Hakikatnya dia nak masukkan kegembiraan. Cuma kita tak rasa gembira dengan perkara tersebut kerana lemahnya iman, kotornya hati kita, terhijabnya kita. Kan itu kita kena latih diri kita. Ya? Kan itu orang yang paling selamat di dunia adalah orang yang berilmu. Sebab dia tidak tertipu dengan nafsu dia. Dia tidak tertipu dengan kekeliruan yang bermain dalam kepala. Nak memelihara dia, nak selamatkan dia, nak dia jadi lebih gembira besok bila dia dewasa. Tarbiyah kita lakukan. Maka kerana itu, guide yang paling penting dalam nak mendatangkan kegembiraan sesama manusia adalah guide yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama kita Allah alaihim ajmain. Maka kerana itu benda ini kita kena faham. Kerana itu kalau kita banding orang-orang barat, orang yang non-Muslim yang di barat sana, bila dia orang kata berbuat baik, maka berbuat baik mereka kadang-kadang selamatkan perempuan di jalanan, kemudian dia duduk sekali dalam rumah tanpa perkahwinan, dan bahkan mereka melakukan seks bebas. Bagi mereka benda itu normal, benda itu moral. Tapi tak betul. Walaupun orang gembira, sebab yang gembira itu adalah nafsu, bukan hakikat hati dia yang sebenarnya, roh dia yang diciptakan Allah Subhanahu. Nampak tak? Nabi dari dulu sampai sekarang menggembirakan kita dengan janji Allah dan syurga. Janji Allah dengan nikmat-nikmat. Ramai ke yang gembira dengan sebab itu? Tak berapa yang gembira sebab dia tak nampak benda. Sebab iman dia lemah. Sebab ilmu dia kurang. Maka dia gembira kalau Nabi SAW macam Abu Hurairah kisahkan. Yang mana dia pergi ke pasar. Dia kata kepada orang-orang di pasar, apa kamu buat di pasar ni? Kamu tak tahu ke bahawa di masjid sana sedang dibahagi-bahagikan hartanya Rasulullah SAW. Oh, semangat orang. Oh, ya tu kami tak tahu. Berlari semua pergi ke masjid. Bila sampai ke masjid, mereka tengok tak ada pemberian harta. Yang dia nampak orang solat, halaqah zikir, halaqah ilmu. Maka mereka kembali balik ke pasar dan berjumpa Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, di manakah harta yang nak diberikan? Kami pergi ke masjid tidak ada. Maka Abu Hurairah kata, apa yang kamu nampak di masjid? Maka Abu Hurairah, orang di pasar mengatakan, kami nampak yang ada orang sembahyang, orang duduk dalam majlis ilmu, orang duduk dalam majlis zikir, itu saja. Maka saya Abu Hurairah pun tersenyum, lalu dia mengatakan bahawa itulah hartanya yang ditinggal oleh Rasulullah SAW yang pasti akan mengembirakan kamu. Tapi kenapa kita tak rasa gembira? Sebab
saleh, para ulama. Macam semalam apabila meninggalnya Ustaz Tuan Rahmat, maka gembirakan hati ahli keluarganya. Isterinya dengan menyampaikan salam kalau tak dapat nak jumpa. Kebetulan pula semalam memang tak boleh Buya dimaklumkan daripada sebagian tu. Ustaz Nasir pun sendiri mensyorkan Buya nak pergi, tapi dia kata tak boleh, elok tak pergi banyak polis. Sebab apa? Sebab COVID dan sebagainya. Walaupun dia hantar gambar kat Buya, Buya tengok memang tak ada orang sampai ke dalam tu, cuma ada kat luar tu. Kalau Buya tahu, Buya datang juga kat luar tu. Buya ingatlah luar tu pun tak boleh. Sebab siapa beritahu Buya semalam anak Naim ni? Yalah, maknanya ya kan. Jadi gambar yang kamu tunjuk ada pula ramai kat luar tu. Kalau tahu Buya pergi yang kat luar tu. Biar ingat langsung tak boleh. Langsung sebab katanya ada positif COVID. Allah kulli hal, Buya dah semayang dah, semayang gaib. Antum semua dah semayang. Mudah-mudahan untuk semayang. Besok bila kita buat kebajikan begitu, tak mustahil ada orang semayang kita dalam keadaan gaib. InsyaAllah. Ya, baik. Yang pergi dah pergi, muda lagi Ustaz Tuan, maknanya rasanya tak sampai 50 lagi umur dia. Dia sudah pergi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan baki di kalangan para ulama, memanjangkan umur ke dalam ketaatan agar mereka dapat menyampaikan ilmu yang sebenar kepada masyarakat dan mengembirakan mereka dengan apa yang Allah yang jinak, iaitu mereka yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Macam lembu ataupun sebab binatang-binatang yang seperti ini yang tidak berbahaya, kalau dia sendiri pada diri dia, maka dia takkan bantu kita. Betul tidak? Ada lembu datang ke rumah, saya ni tengah kosong ni, kalau ada kerja membajak bagi kan, atau saya nak tolong ke, tak ada. Ini orang panggil ada makhluk yang seperti itu, iaitu yang dia tidak berbuat kebajikan, tak tolong pun orang kepada makhluk, dan tapi kejahatan dia. Maknanya dia tak tolong kita, dia buat hal dia je. Tapi kita tak rasa berbahaya dengan dia. Dia tidak menyerang kita, dia tidak menyakiti kita, cuma sikap dia tak tolong orang. Dia buat hal dia. Ada makhluk begitu. Dia tak kata ini adalah makhluk yang baik, dah, makhluk yang baik yang seimbang. Cuma makhluk ni kita selamat dengan dia. Maknanya kita rasa dia tak naya pada kita, dia tak kacau. Ada makhluk seperti itu, iaitu seperti binatang yang jinak. Atau bahasa Arab ni disebut jamaknya bahasa. Tak ada apa-apa lah. Dia tak kacau kita, dia tak naya kita, dia tak buat. Tapi kita selamat daripada. Dan tiada berbuat kejahatan akan dia tak ada buat jahat. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti kala. Kala ni jengking. Kala tu kala jengking. Dan ular, ni contoh binatang yang berbahaya. Dan ular dan segala binatang yang buas. Ada makhluk yang macam ni. Dan semakin banyak sekarang. Betul? Semakin banyak. Ni baru first time Buya sebenarnya kalau nampak Buya tengok atas tu, Buya pasang kat TV. Bukan main bosor muka korang. Buya nampak. Tak apa. Jangan menyorok pula. Jadi terasa macam dalam kelas. Besar. Nampak pun. Sebab yang ni kecil.
Kadang kecil tak berapa nak nampak. Baik. Alat hidayah Allah SWT. Pandangan yang bukan pandangan, tapi pandangan yang penuh dengan rahmat Allah SWT untuk kita itu adab dia. Jangan silap faham, jangan fikir, jangan sangka buruk. Sebab dia melihat. Betul Yusuf? Semalam. Betul Buya, dengar. Lepas tu, kalau antum tengok Buya daripada awal malam tadi sampai 11.30 kita. Buya ada live tak video? Ada kamu tengok sekali Buya live? Tak ada. Tak ada. Jadi tu yang sama sekarang ni antum kena segan. Kalau guru sendiri tak pernah tinggal. Jadi tak apa Buya bercakap. Yang semalam tu daripada awal yang bercakap dia orang je. Buya cakap sikit je macam mana. Tapi bukan nak kata baik, tapi sebenarnya kena tengok. Kadang-kadang guru buat sesuatu tu dia nak suruh kita tu ambil kat situ tanpa dia cakap. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ulul absar, iaitu al-idrak wal faham apa yang dimaksudkan sebaliknya. Mereka akan berhubung Buya bila-bila waktu, sebulan sekali, untuk membincangkan laporan dakwah dan sebagainya. Antum khair bersama Buya, sebab antum ini dalam proses belajar, dan kita ada kerja kita pula. Besok bila dah COVID-19 dah habis, kita insya-Allah kita buat yang terbaik. Tunggu kejap, bateri dah low ni, kejap ya. Apa yang kamu dapat pelajari bila nampak bateri TV, bateri komputer ni low? Subhanallah. Harap-harap kita tak macam laptop. Kena manusia macam tu lah sebenarnya. Bateri dia kadang kena low, nak kena charge. Jadi charge tu kalau boleh sentiasa bersama kita. Jadi bila charge sentiasa bersama kita, mudah di charge. Ataupun sentiasa berhubung dengan charge. Tapi bila kita tak ada charger, tak ada charge, yang otak dia memikirkan kejahatan, yang mengikut bukan syaitan, ajakan syaitan, sehingga mereka itu subhanallah lari daripada apa yang sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, yang Allah nak, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakkan daripada kita. Kerana itu kita minta sungguh-sungguh, janganlah dalam keluarga kita, janganlah dalam keturunan kita ini ada kalangan mereka itu pada martabat binatang buas, pada martabat binatang-binatang yang menyakitkan.
Kerana bahkan dia lebih hina daripada binatang. Kerana binatang-binatang yang bahaya itu, mereka tidak ada akal. Tapi manusia ni ada akal. Dan dia memilih jalan yang tidak betul. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pelihara keturunan itu. Pelihara mereka daripada dadah. Pelihara mereka daripada kemaksiatan. Dunia sekarang ni bahaya. Jadi tak Allah orang ni tidak berbangga dengan kedudukan. Pemimpin yang beriman, bukan pemimpin yang berbangga dengan kedudukan, tapi ikhlas dia dalam nak mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nak memberi manfaat kepada sesama makhluk. Dia jumpa ada doktor-doktor yang dia jumpa yang sangat akhlak dan ikut pengajian, bahkan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Ada yang bekas-bekas meja askar dan sebagainya yang berpangkat tinggi ada. Bukan tak ada langsung, cuma di akhir zaman ini yang menguasai itu banyaklah yang jahat. Banyak yang nak menyakiti sesama. Dengan dunia kita sekarang ni macam-macam. Bukan Malaysia saja, dunia seluruh. Zina, penipuan, perampasan harta, penganiayaan sesama manusia, aniaya isteri, aniaya anak-anak. Dahlah kita ni tak bagi ilmu agama yang sepatutnya kita bagi. Kita zalim pula pada dia, na'udzubillah min dzalik. Manalah agaknya antum fikir tempat kita besok. Manalah tempat mereka besok dia itu. Dan itu sebelum kita mampuskan nafas kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, banyaklah ingatkan anak-anak kita, jiran tetangga kita kalau boleh, atau tunggu dulu anak-anak kita. Tak apa, sekadar mengingatkan. InsyaAllah Allah yang maka disebutkan seterusnya, maka jikalau tiada kuasa engkau jadikan dirimu itu seperti malaikat, itu maka jadikan dirimu itu seperti binatang. Maknanya kalaulah payah sangat tak boleh nak jadi seperti malaikat, yang mana Buya nak yang itu, Buya punya sikap Buya di tapi kena seimbangkan. Kalau kita nak juga seimbangkan. Kalau sekiranya keperluan kepada ilmu agama itu melebihi dengan suasana fitnah, suasana dunia yang penuh maksiat di masa akan datang, maka kita dahulukan ilmu agama, dan ketika itu tidak boleh menyeimbangkan supaya anak-anak kita selamat. Khair insya-Allah. Jangan stres tu, tapi ingatkan mereka untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Kalau Buya ditarbiah guru-guru Buya, itu nombor satu. Jadi first sekali mesti kita usaha untuk jadi seperti para malaikat. Cuma kita tak tahu pemberi itu daripada Allah. Kalau kita usaha pun, maka jikalau tiada kuasa engkau jadikan dirimu itu seperti malaikat, tidak terpilih kita, maka jadikan dirimu itu seperti binatang. Maksudnya masuk seperti binatang tu kita faham, seperti binatang jinak. Tambah sikit. Bunyi macam bila seperti binatang, macam teruk sangat. Kita tak faham. Yang masukkan Syekh Abdul Somad Al-Talibani, dia sebut binatang di situ, iaitu binatang yang jinak. Maknanya yang tidak menyakiti sesiapa. Walaupun dia tidak membantu sesiapa, tapi dia tidak menyakiti sesiapa.
Paling kurang jadi macam tu lah. Dan jangan engkau turun kepada martabat kala jengking dan ular dan segala binatang yang buas. Macam mana sekalipun kita, walau jahat macam mana sekalipun kita, maka ada ruang untuk kita bertaubat kepada Allah. Kadang-kadang orang silap faham, kadang ada orang yang telah menyekutukan Allah masih hidup dia menyembah selain daripada Allah. Akhirnya dia faham bahawa dia dah tak ada peluang. Bukan. Yang dimaksudkan tidak dimaafkan Allah orang yang menyekutukan Allah, sebagaimana Babeli ingatkan kita dalam kuliah-kuliah dia di pondok. Boleh faham dia tak? Bila dikatakan dosa yang takkan diampunkan Allah adalah menyekutukan Allah, iaitu bila dia mati dalam keadaan dia masih berdosa menyekutukan Allah. Kalau dia masih hidup, dia menyekutukan Allah pernah kerana kejahilan dia dan sebagainya, walaupun itu tetap berdosa, dan dia bertaubat kepada Allah dan tidak mau kembali kepada yang demikian, maka insyaAllah selamat dia ada diampunkan dosa-dosa dia. Itu dah kena faham boleh. Kalau tak orang kafir dan sebagainya banyak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Walaupun ada setengah kata itu kafir, masa tu dia tidak ada kena-mengena dengan Islam. Itulah faham yang dia rasa lebih tepat dan yang menyokong apa yang Bapak Haji Ghazali Babli menyebutkan fahaman yang sebenar kepada itu. Dan itu yang dia maksudkan sebenarnya. Cuma masyarakat kadang tak faham. Jadi kadang-kadang bila dia dah turun, dia dah bertaubat lama dah 10 tahun dah dia tinggalkan benda yang mensyirikkan Allah itu. Dan dia bertaubat pada Allah, tapi dia rasa kesal, dia kata Allah tak ampunkan saya Ustaz. Dan ada yang mengambil alasan itu terus melakukan kejahatan sebab dia tak ada peluang ampunkan Allah kerana dia pernah mensyirikkan Allah. Tak betul. Yang maksud tidak akan diampunkan Allah bila dia mati membawa dosa syirik itu yang dia tidak bertaubat daripadanya. Dia tidak mengubah diri dia, sehingga dia itu tetap mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tiada ampun kepada dosa menyekutukan itu. Manakala dosa-dosa lain yang mana dia mati membawa sekali, ada peluang diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan syafaat, dengan barakah, dengan doa. Tetapi kalau sekutu pada Allah, dia mati dalam keadaan masih lagi dalam keadaan menyekutu dan tidak bertaubat daripadanya, pesan berantum, cuba buat lepas ni ya. Kalau boleh setiap hari, ni kerja rumah lah ya. Kalau boleh setiap hari baca satu saja hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab yang beliau pilih, Syama'il Muhammadiyah. Sebab ada terjemahan dia, betul tidak? IJK minta usahakan, kalau sekiranya ada online dan sebagainya, usahakan supaya semua ada terjemahan kitab Syama'il Muhammadiyah yang tentang sifat-sifat Rasulullah, bentuk akhlaknya Rasulullah, bentuk umurnya Rasulullah. Maka setiap hari bacalah satu hadis Rasulullah dan cuba fahamkan maksud. Baca satu hari satu hadis je, tak panjang pun hadis-hadis dia, pendek-pendek je, kan? Macam mana Rasulullah tinggi dia, macam mana rendah dia, macam mana rambut dia, macam mana keriting ke, lurus ke, nak menambah kasih kita. Sebab apa kita takut? Sebab ada sebahagian ulama mengatakan kalau seseorang mendakwa dia bermimpi Rasulullah SAW, tapi dia masih tidak khatam membaca kitab tentang sifat-sifat Rasulullah Syama'il, maka dia itu berdusta. Maka baca
tak sama yang faham dia. Kalau tak boleh satu hari satu hadis, buatlah 2 hari. Tu banyak dah tu. Jangan lebih-lebih. 2 hari satu hadis. Baca, tengok semak. Boleh? Ni Buya nak semak tak boleh. Jadi Buya serah pada aku. InsyaAllah, kalau antum ni orang yang jujur, Buya akan dapat rasa kegembiraan itu. InsyaAllah. Apabila anak-anak mungkin buat sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul. Nampak tak? Lagi-lagilah Rasulullah SAW, lagilah dia gembira dengan kita membaca. Boleh? Baik. Lepas ni, 2 hari sekali bacalah satu hadis. Tak apalah atas antum. Yang mana rasa boleh. Cuma Buya syorkan, kalau nak ikut kan, paling kurang 2 hari sekali baca satu hadis. Paling baik, satu hari satu hadis je. Bukan baca. Qala Rasulullah SAW, apa dia tentang Rasulullah? Rasulullah itu ulul bain, kemudiannya rambutnya kerinting, kemudiannya macam mana Rasulullah tinggi dia dan sebagainya. Tengok macam mana senyum Rasulullah, macam mana kalau dia gelak, macam mana. Antum bila baca tu nanti percayalah, bila antum baca tu bulan-bulan kali, nanti antum tidur sebab antum terbayang sifat-sifat tu. Itu yang boleh bawa mimpi. Boleh bawa mimpi. Faham? Baik. Sadar Zagias, jangan engkau masyghul pada tiap-tiap hari dan malam itu melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirat atau sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada kehidupanmu di dalam dunia yang menolong atas akhirat. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, ini last. Maknanya badlul majhud, iaitu membanting kesusahan. Badlul majhud iaitu dengan kesabaran dan dan kemampuan untuk memikul beban, iaitu badlul majhud lil ghaib, membanting kesungguhan untuk orang lain. Maknanya membantu orang lain, menyampaikan ilmu pada mereka, sabar menyampaikan ilmu, sampaikan nasihat kepada mereka, nasihat-nasihat baik, bawa mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lirabtil abid bil ma'bud, untuk mengikat mereka itu, hamba-hamba itu kepada ma'bud, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masing-masing boleh jadi pendakwah, insya-Allah, ikut kemampuan masing-masing, sebab kita nak orang dekat dengan Allah. Kerana itu. Tapi kalau tak boleh, banyak halangan. Lebih manusia, kita dikelilingi manusia-manusia yang jahil, yang tidak mahu mengaji, bahkan bersangka buruk pada para ulama, pada orang-orang yang menyampaikan ilmu padanya, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu. Maka jauh, jangan dekati mereka. Buat. Jadi bawalah diri doktor tu, pergilah jumpa orang sakit yang sedar dia sakit, untuk disampaikan dan untuk diubati. Mudah-mudahan kita semua ni orang sakit yang sedar sakit, insya-Allah untuk menerima. Kadang-kadang ada sakit yang penyakit yang kadang-kadang bila kita makan sedap ubatnya, manis ubatnya, macam homeopati kan, manis. Ubat-ubat hospital yang jenis tak ada rasa. Ada yang sakit, ada yang pahit, ada yang bila kita makan rasa nak muntah, ada yang kita ni dicocok rasa sakit. Kadang tu tengok
Macam-macam askar pun nak kena cocok pun jerit. Takut dia tengok jarum. Dia kadang-kadang PL orang macam-macam. Baik. Mana tadi? Buya teringat abang Buya ada seorang tu. Lucu cerita dia masa dia nak sunat dulu. Sebab atas dia tu ada abang Buya yang pekak dan bisu. Jadi abang Buya yang pekak dan bisu tu nak disunatkan dekat Brunei masa tu. Maka bila dia nak disunatkan, bapak Buya kata pada abang Buya yang bawah, yang abang yang tak mendengar tu, tapi bapak nak kau temankan bandar. Saya yang tak dengar tu baring. Doktor pun suruh dia baring kat sebelah tu. Aku kata, ini betul-betul mati dia baring, kita baring. Jadi bila dia letak tu, tidur ya. Dia bagi pada abang tu, abang tidur. Dia kata, saya pun nak kena tidur kan. Dia pun bagi, dia tidur. Bila dia jaga-jaga, dah selesai, dia pun selesai. Dia kata, aku ingat kena teman, aku kena sunat sekali. tapi untunglah dia. Dia bila benda tak sedar ni, benda dibuat dengan keadaan dia tak sedar, dia akan dibuat macam tu, tak sakit. Tu subhanallah, lucu gitu. Dia nak cerita apa tadi? Pasal sakit tadilah. Dia ni tak sakit. Buya pun sunat di Brunei. Di Brunei. Jadi ala pilihan. Buya dulu setiap cuti sekolah duduk Brunei. Sebab bapak Buya duduk di Brunei. Dia pensyarah kat sana. Buya akan duduk. Perempuan dia dan penghormatan daripada hukum Allah. Baik. Itulah dia. Ada buat baik ibadat, campur, tak boleh campur manusia. Ada masalah, bukan semua manusia, maknanya ada sebahagian. Maknanya kalau bercampur dia jadi masalah dan sebagainya, hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu seperti engkau bersunyi sendirimu. Tinggalkan dia, bersunyilah kita. Maknanya beruzlahlah kita. Uzlah itu dia lebih baik ketika itu. Kalau sampailah satu zaman, maka orang yang jahat itu ramai, maka duduklah bersama orang-orang yang baik. Ataupun kalau sudah tidak ada jalan keluar, yang mana kita kalau bercampur akan merosakkan kita, dan kita juga akan terpaksa mengikut kejahatan mereka, maka ketika itu uzlahlah yang terbaik, bersunyilah kita sendiri. Kan itu di akhir zaman nanti para ulama mungkin akan dia bersembunyi. Kerana apa? Sebab bila dia bercampur dengan manusia, dengan makhluk yang ada, dia akan terpaksa mengikut pemimpin-pemimpin yang jahat itu dengan mengeluarkan benda-benda yang hukum hakam yang sebenarnya tidak daripada Allah dan Rasul, kerana nak menjaga hak-hak orang kaya, nak menjaga hak-hak pemimpin yang jahat. Tapi sekarang ni insya-Allah khair, masih lagi ada ulama-ulama, masih ada lagi mereka-mereka yang berjuang untuk memartabatkan agama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kekuatan, insya-Allah. Itu bahagian mereka. Bagi tuan-tuan guru yang menyampaikan ilmu, meneruskan, masing-masing meneruskan sebenarnya. Cuma kita nak buat seorang itu terhimpun semuanya Rasulullah, apa yang Rasulullah buat mungkin agak sukar, maka masing-masing lakukan yang mana mampu, yang mana mampu, semampu yang boleh, insya-Allah. Dan itu kalau campur masalah. Dan jikalau engkau bersunyi sendirimu, nescaya engkau kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadah. Maka kalau kita sendiri, kita pun mampu buat ibadat. Tak ada orang ganggu kita, tak serabut kepala kita, nak khusyuk dan semayang pun boleh. Tak ada nak fikir masalah tu, masalah ni. Tapi kadang-kadang tu
Sebab sebelum tu tak diisi hati kita dengan iman, tak diisi dengan ilmu, maka akhirnya kita pula dikuasai syaitan bila dah duduk sorang-sorang. Dia jadi was-was pula. Dia jadi ilmu sesat pula. Lepas tu baca sendiri tanpa guru. Dia tak mau campur orang tapi tak prepare sebelum tu dengan ilmu-ilmu yang boleh guide dia. Maknanya kalaulah duduk seorang pun terganggu dengan gangguan syaitan, maksudnya duduk bersunyi, nescaya engkau dia kata apa, maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau tidur. Last sekali tidur. Tidurlah. Tak ganggu orang, tidur. Maknanya tidur ni bukan dia tak semayang, maksudnya lepas subuh tidur, bangun. Lepas tu semayang zuhur tidur, bangun. Lepas tu semayang asar tidur, bangun. Lepas tu maghrib tidur, bangun. Isyak bangun, rasanya 2-3 kali dibuat gitu, meninggal terus lah. Dah si tidur je. Dah. Tapi maksudnya dekat sini tidur je lah. Sebab bila kita tidur, kita tak kacau orang. Maka itu terlebih baik daripada duduk berkhabar yang tiada memberi manfaat. Pada duduk cerita benda-benda tak manfaat akan agamamu atau memikirkan akan yang demikian itu. Kerana sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i. Buya ada sebut hadis ni baru ni. Min husni islamil mar'i, sebaik-baik Islamnya seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan benda yang tiada manfaat bagi dia. Kan itu kita nak kena faham. Kalau kita asal, maka Imam Ghazali ada sebut bahawa tidur itu maknanya disebutkan sebagai dengan kata-kata fa akhissa bihalin min salamati dinihi fi ta'til hayatih. Maknanya fa akhissa di sini maksudnya kama ahsana hal min salamati dini fi ta'til hayatih. Maknanya maksudnya nak beritahu kat sini, Imam Ghazali pesan beritahu, sebahagiannya menafsirkan kata-kata Imam Ghazali ini yang membawa maksud iaitu itu adalah terlebih baik. Maknanya dia itu menjaga agama dengan mengendalikan hidup. Maknanya mengendalikan hidup dia tidur lah. Maknanya hidup dia tergendala kejap. Maknanya itu lebih baik. Ada sebahagian membawa maksud yang dikatakan Imam Ghazali itu, maka itulah yang selemah-lemah yang baik. Maknanya selemah-selemah, seburuk-buruk yang baik. Boleh faham tak? Dekatkan diri pada Allah. Maka tapi kalau dah tak ada jalan keluar, dah hujung dah tu, jangan ambil yang tu terus, hujung dah tu. Jadi ketika tu tidur lebih baik walaupun itu seburuk-buruk. Bukan perkara yang bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Boleh semua? Okey ke ni antum belajar pakai Google Meet ni? Okey. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. InsyaAllah kan. Dah macam studio ada ayat Buya tengok besar ya pun. Ya kan, insyaAllah. Buya pun nak juga satu ni. Tapi Buya tanya MIDI tak dapat lagi. Ya pun. Tapi suara dengar jelas kan? Ya kan? Buya dengar tu jelas. Jelas. Baik. Buya rasa cukup setakat tu. Nak buka soalan pun tak lambat. Buya ada hal ni. Cukup kita untuk setakat ni. InsyaAllah kita sambung nanti fasal pada adab isti'dad lisairis salawat, iaitu fasal pada adab bersedia bagi segala sembahyang. Maknanya adab kita dengan sembahyang. Yang main-main sembahyang ni pun ada adab. Jadi kadang kita nak sembahyang main ni aja, tak ada adab.
kita mulakan balik tafsir. Tak apalah. Yang mana kita rasa nak mengajilah. Isi masa kita yang kosong ni. Daripada duduk PKP, duduk kat rumah, tak tahu nak buat apa. Periuk pun dah banyak kali, 3-4 kali basuh. Sebab tak tahu nak buat apa. Lepas tu macam-macam, langsir cabut, pasang balik, dah tak tahu nak buat apa-apa. Baik dulu depan ni mengaji. Jadi insya-Allah Abuya akan maklumkan, standby saja. Kalau jadi hari Ahad ni kita baca ulang balik tafsir, maklumkan Buya pengajian tu sampai mana. Kalau Buya kata okey lah. Mudah-mudahan. Nak ke? Macam tak nak je muka Buya tengok macam baru makan nasi. Hari bagi kita ديننا أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفق لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق القلب حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك يا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين